Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya bersyukur kerana diberikan peluang untuk bersama turut berdebat membahaskan tentang ucapan Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong dalam meresmikan penggal ketiga Parlimen ke-14. Dan saya ingin memulakan ucapan saya ini dengan mengucapkan penghargaan yang tinggi kepada semua yang terlibat, daripada menterinya hingga kepada kaki tangan jabatan yang terbawah sekali. Semua kementerian yang terlibat dalam menangani dan meringankan beban COVID-19 pada rakyat Malaysia. Daripada kementerian pada hari ini, menteri-menteri pada hari ini dan juga menteri-menteri yang telah memulakan tugas di bawah Pakatan Harapan. Menteri Kesihatan daripada Kuala Selangor hingga kepada Tenggara. Saya rasa semua telah melakukan kerja dengan baik. Dan begitu pun saya ingin menyatakan bahawa salah satu daripada punca kejayaannya ialah kerana pihak pembangkang pada hari ini memilih untuk tidak mempolitikkan setiap isu. Dan kita menyokong semua langkah-langkah yang munasabah dalam menangani COVID ini. Begitupun pada pandangan saya, tidak bersidang Parlimen, tidak membincangkan di Parlimen tentang package rancangan besar berbilion-bilion ringgit, itu sukar dipertahankan. Kerana kita ada cara lain untuk berbincang kalau kita kebimbang dengan penularan COVID. Dan untuk itu saya salute, saya tabik kepada belia-belia yang telah menganjurkan Parlimen Digital Belia. Itu sangat bagi saya sangat baik. Saya terangsang melihat mereka bersungguh-sungguh berbahas, berdebat di dalam talian. Dan itu boleh kita ikuti. Kerana Parlimen UK, Parlimen Singapura, mereka dapat membincang benda-benda yang besar tadi. Dan perbincangan itu tentulah untuk memperbaiki, untuk memastikan kita dapat yang terbaik. Ianya bukan untuk mengendalakan bantuan COVID. Sesiapa sahaja yang waras akan faham bahawa kita menghadapi perang darurat dan kita tak akan berpolitik untuk menggagalkan sesuatu pada rakyat. Tuan Yang Dipertua, begitu pun PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan atau Perintah Berkurung, curfew dalam nama lain, telah dijalankan dan dengan agak jaya. Tapi kita harus faham bahawa PKP ini, kawalan pergerakan, walaupun ianya berkesan, ia ada harga yang perlu dibayar. Harga ekonomi yang sangat besar. Anggaran oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ialah sepanjang PKP yang baru ini, Malaysia telah kerugian 63 bilion ringgit. Dan kalau ditambah PKP, dikembalikan dan PKP, setiap satu hari Perintah Kawalan Pergerakan, kerugian negara ialah 2.4 bilion ringgit. Itu harga yang besar. Harga ini kita akan bayar bertahun-tahun. Kita belum tahu dengan jelas lagi setakat mana harga yang benar-benar yang akan kita bayar. Kerana itu PKP boleh digunakan, tapi ia hendaklah digunakan dengan sangat bijaksana dan dengan sangat hati-hati. Bukan saja kesannya kepada ekonomi, kesannya kepada kesihatan juga. Ia mencegah COVID, tapi semua kajian menunjukkan ia akan menyebabkan berlaku penularan dan perebakan penyakit-penyakit lain selain daripada COVID. Saya suka untuk menyebut di sini bahawa salah satu contoh kejayaan mengawal pandemik COVID ini dengan cara yang tidak terlalu membebankan ekonomi ialah Turki. Turki sebagai contoh. Ada beberapa artikel yang ditulis, artikel yang baik dalam BBC ada, dan saya ingin menyebut satu artikel dalam The Economist Today, keluaran terbitan pada 4 Jun 2020. Artikel bertajuk What Turkey Got Right About the Pandemic. Turki, Tuan Yang Dipertua, telah menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan. Dan Turki ada 83 juta penduduk. Kadar ujian COVID-nya lebih kurang sama dengan Perancis. Tapi bezanya ialah Turki mensasarkan orang tertentu. The most vulnerable groups, dengan izin, orang-orang yang individu-individu yang berkemungkinan besar akan kena jangkitan COVID dan akan mengalami gejala COVID yang lebih teruk. Mereka ini dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan. Anak-anak kecil kena Perintah Kawalan Pergerakan,
orang tua selepas 65 tahun kena. Individu lain yang sihat boleh bekerja, dibenarkan bekerja. Kena pakai topeng muka, tutup muka. Dan di hujung minggu, dikedakan kawalan pergerakan. Hari cuti kena kawalan pergerakan. Dan Tuan Yang di-Pertua, yang menariknya ialah kilang-kilangnya terus, jentera industrinya terus berjalan, perniagaan berjalan, bisnesnya tak perlu ditutup. Dan Turki keluar daripada wabak COVID ini, dari serangan COVID di negaranya itu dengan keadaan 10 kali lebih baik dari Britain dari segi kematian. Ia juga keluar dalam keadaan negara NATO yang di kawasan itu yang terbaik berbanding dengan Itali, berbanding dengan Britain, berbanding dengan Perancis yang setara dengannya. Jadi ini satu pengalaman yang boleh kita kaji, kita lihat. Kerana ia telah tidak menjejaskan ekonominya seteruk yang dijangkakan. Industrinya berjalan, perniagaannya berjalan dan kematiannya juga tidak begitu tinggi. Berbanding dengan Itali, dia jauh lebih baik dan 10 kali ikut The Economist Today 10 kali lebih baik daripada Britain. Itu dari segi kawalan pergerakan PKP yang dari segi aspek ekonominya, aspek sosialnya. Itu boleh saya sure kita kaji dan lihat apa yang Turki buat, dan kalau boleh kita gunakan di negara kita, buat di negara kita, itu saya rasa terbaik. Dari segi kesihatan Tuan di-Pertua, PKP ataupun kawalan pergerakan ini dan atau perintah berkurung ini kesannya kepada kesihatan juga, penyebaran dan penularan penyakit lain juga, walaupun peringkat awal nampak sikit elok, tapi segala unjuran, projection dengan izin yang dibuat menunjukkan kita akan ada masalah. Pada hari ini Tuan di-Pertua, data terakhir kemarin oleh Johns Hopkins University, pembunuh terbesar dunia ialah diabetes, masih diabetes. Diabetes menyebabkan sakit jantung dan itu pembunuh terbesar. Kedua ialah tuberculosis atau TB. Ketiga baru COVID. Dan satu kajian modeling telah dilakukan oleh Johns Hopkins University dan Imperial College dan lain-lain lagi untuk melihat selanjutnya apa yang akan berlaku. Itu agak mengejutkan hasilnya. Saya ada kajian itu dan saya ada data-datanya. Kajian itu mendapati 3 bulan PKP seperti Malaysia, kalau ditambah dengan 10 bulan pemulihan, akan meningkatkan jangkitan TB sebanyak 10.7% dan akan meningkatkan kematian kerana TB 16%. Akhirnya, TB mungkin boleh kemudian, tapi dia meningkatkan. Ini para global. Dan setiap 1 bulan tambahan PKP, maknanya kalau kita mula balik PKP sekarang, di peringkat dunia akan menyebabkan 600,000 kes baru TB dan akan menyebabkan lebih 126,000 kematian kerana TB seluruh dunia. TB di tempat kedua. Diabetes mungkin lebih sukar dibuat, tapi TB, penularan TB. Kenapa itu berlaku? Kerana pada ketika berlaku PKP atau kawalan pergerakan, staf dan kaki tangan Kementerian Kesihatan akan lesu dan letih dan fokus di mereka pada COVID. Dan kerja-kerja biasa bila kita buat perintah berkurung seperti pengesanan reporting atau pengesanan dan report laporan TB itu tak akan dapat dilakukan. Kalau dilakukan pun tak sempurna. Dan TB memerlukan pengesanan yang baik. Itu tak akan berlaku. Ujian-ujian juga tak akan berlaku dengan baik. Itu akan membawa kepada penambahan kematian ke TB. Selepas adalah malang kalau selepas pandemik ini kita parah dari segi ekonomi dan kita ada lebih banyak kematian ke TB dan penyakit lain. Begitu juga walaupun dinafikan dalam jawapan bertulis saya oleh Kementerian Kesihatan, tetapi pengalaman pesakit-pesakit yang saya jumpa di kawasan saya, mereka juga ada masalah bila pergi ke hospital dan lain lagi ketika masa perintah berkurung. Logiknya pun begitu. Untuk pesakit jantung pergi membuat ujian jantung misalnya, itu ada masalah. Kalau itu berterusan, harga yang kita akan bayar dari pesakit jantung mati dan lagi itu akan ada, walaupun saya tak melihat sepanjang kajian lagi di Malaysia. Oleh kerana itu saya mengesyorkan supaya kita melihat dengan teliti kalau kita nak menggunakan lagi PKP ini, melihat pengalaman Turki.
dan kita mungkin boleh buat satu bentuk perintah berkurung yang kita ubah suaikan dengan negara kita dan ubah suaikan dengan bijak berdasarkan pengalaman negara lain yang agak berjaya dalam menangani COVID ini. Kedah sikit kalau Kedah, Anto Jaya. Ya, cepat-cepat. Ya, soalan. Okay. Saya ingin tanya kalau Kedah tentang pelituk buka ini. Dikabarkan kerajaan sedang buat kajian untuk mengenakan denda maksimum RM1,000 sekiranya sekiranya mereka gagal, siapa pun gagal menggunakan pelitup muka. Adakah Kuala Kedah bersetuju dengan pandangan ini? Saya bersetuju dengan berdasarkan bukti saintifik terbaru bahawa penutup muka berkesan kalau digunakan dengan betul. Tetapi tentang denda itu semua itu boleh kita bincangkan di forum yang lain lah. Seterusnya Tuan Dipertua, ya saya setuju. Cuma denda tu kita bincang pun dia lah. Jangan berat segala. Tuan Dipertua, selanjutnya saya saya berharap bahawa Kementerian Kesihatan akan menggunakan keadaan selepas ketika kita mengalami COVID ini dan selepas kita telah baru mengalami selesai PKP yang pertama itu pada 31 Ogos nanti untuk membuat kalibrasi semula, recalibration dengan izin daripada perbelanjaan Kementerian Kesihatan dan daripada sasaran-sasaran Kementerian Kesihatan. Ianya hendaklah satu yang lebih optimal dan hendaklah diberikan sasaran yang lebih tepat. Ianya harus satu sasaran yang bukan saja boleh dicapai, achievable dengan izin, tapi juga satu sasaran yang munasabah bagi sebuah negara yang baru lepas mengalami pandemik COVID. Misalnya, pada belanjawan yang lepas, ada RM60 juta untuk pelalian pneumococcal vaccination dengan izin. Adakah itu telah digunakan? Adakah itu akan diteruskan? Itu perlu kita bincang kembali. Dan perkara-perkara lain yang dibuat yang kadang-kadang menggunakan banyak wang, tapi adakah itu yang terbaik dilakukan? Itu saya minta supaya kita bincangkan di Parlimen dan kita lihat kembali. Dan kalau perlu Tuan Dipertua, kita kena bersedia untuk meluluskan bajet tambahan untuk Kementerian Kesihatan. Kerana ancaman COVID bukan hanya pada hari ini. Beberapa bulan yang akan datang, tahun depan, tapi boleh berlanjutan sampai beberapa tahun. Dan negara kita kalau berjaya menangani kesan selepas COVID dengan baik, maka kita akan lebih berjaya dalam segala bidang lain. Segala yang tertinggal dalam KDNK kita dan perdagangan industri kita itu semua boleh kita kejar kalau kita sihat. Tapi kalau kita semua tidak sihat, kebanyakan pekerja kita sakit, eksekutif kita, ahli parlimen semua sakit dan itu akan merencatkan segala-galanya. Maka Kementerian Kesihatan harus dilihat kembali dari segala-galanya, daripada pentadbirannya, daripada cara yang menggunakan bajet, dan kalau perlu diberikan bajet lebih, tapi mesti dilihat perkara yang membuang masa seperti dan membuang bagi saya membuang dana. Kita bahaskan dulu macam pendidikan kesihatan yang tak berkesan, macam tu kita okeylah kita tinggalkan. Tapi yang berkesan yang perlu kita kena buat dengan baik. Dan kerana itu juga saya mengambil peluang untuk mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Bagan walaupun tak ada di sini. Kerana beliau telah di bawah beliau Kementerian Keuangan telah memberikan salah satu daripada bajet yang paling tinggi pada Kementerian Kesihatan sebab 30.6 bilion. Cuma saya harap itu dipergunakan dengan baik dan dengan bijak dan dengan paling optimal. Dan kita memerlukan ramai kaki tangan. Kita memerlukan lebih ramai doktor, jururawat, semua kaki tangan. Sedangkan kita ada ramai doktor yang tak dapat disambung kontrak semata-mata kerana tidak cukup tempat. Maka kita ambil dana, kita besarkan dan kita tambah, kita ambil balik pengambilan doktor-doktor. Ramai yang habis housemanship, doktor pelatih mereka dan tak dapat posting. Kita cari mereka dan kita bagi posting. Dan kita sediakan mereka supaya kita dapat menghadapi kalau berlaku wabak kedua, ketiga COVID atau kalau berlaku masalah-masalah lain selepas COVID ini. Banyak hospital di luar bandar. Di Sarawak misalnya, satu hospital 5 orang. Saya pernah bekerja tahun 1990, satu hospital 4 orang. Dan itu sangat membebankan. Kalau berlaku COVID di luar bandar, di kawasan itu 4 orang doktor tak dapat dibayangkan masalahnya. Jadi kita ambil balik doktor-doktor tadi, kita besarkan. Ini pelaburan yang akan memberikan pulangan yang baik, yang berbaloi. Itu berlaku di Turki juga. Presiden Recep Tayyip Erdogan, dia telah membelanjakan begitu banyak untuk kesihatan dan banyak dikritik. Tapi bila berlaku COVID, maka Turki akhirnya di kalangan negara Eropah antara yang terbaik
kalau tidak yang paling baik dalam menghadapi COVID. Dan kerana saya mewakili Malaysia baru-baru ini dalam persidangan AIPA, ASEAN Interparliamentary Assembly, tentang the origin of COVID, maka saya dengan izin saya ada tanggungjawab untuk menyebut sedikit tentang COVID. COVID ini berlaku ikut pendapat semua kajian saintis ialah kerana penularan virus yang berlaku akibat daripada pemerdagangan haiwan liar. Dan haiwan liar dalam COVID ini ialah kelawar dan tenggiling. Dan dari haiwan-haiwan ini telah diperdagangkan sebagai komoditi dengan cara yang tak manusiawi. Haiwan liar ditangkap, diletakkan bertindih-tindih. Mereka stres dan mereka bergelumang dengan najis dan lain-lain lagi. Kemudian mereka dimakan oleh manusia dan ketika mereka stres tadi, segala virus menjangkiti mereka. Dan itulah puncanya. Dan yang saya nak sebut sini ialah tenggiling yang dikatakan mungkin salah satu punca berlaku mutasi haiwan virus COVID tadi. Kebanyakan tenggiling diseludup ke China dan ke tempat lain. Dan antara point of transit point, antara pelabuhan atau tempat transit yang paling terkenal, yang paling banyak dipergunakan ialah Malaysia. Disebutkan dalam beberapa kajian paper, kertas kajian, KLIA adalah salah satu puncanya, salah satu tempat di bawah pemerdagangan haiwan liar ini. Dan dikatakan bahawa 5 kali lebih murah menyeludup haiwan liar melalui KLIA daripada tempat lain. Kerana sebab-sebab lain termasuk rasuah. Dan ini sangat membahaya dan sangat memalukan. Selain dia memalukan, ia juga sangat membimbangkan. Kerana kalau kita tidak mengatasi masalah ini, masalah pemerdagangan haiwan liar ini, maka akan berlaku lagi sekali satu lagi pandemik. Ini telah diramalkan, pandemik hari ini telah diramalkan dengan tepat oleh orang yang membuat kajian. Saya ada semua detailnya lah. Dan beliau telah menulis buku tentang spillover. Bahawa akan berlaku pandemik virus baru selepas SARS dan selepas selsema burung kerana pemerdagangan haiwan liar. Dan manusia memperdagangkan haiwan dengan cara tak manusiawi. Dan itu akan berlaku terus kalau kita, Malaysia dan negara lain, tidak mengambil langkah-langkah yang berkesan. Maka saya minta supaya kita bagi perhatian serius. Kita bagi, selain daripada kita bagi pendidikan, maka kita kena buat sesuatu. Kita kena ambil tindakan. Kita kena perkasakan perhilitan. Dan kerana itu saya tidak setuju dengan jawapan menteri baru ini. Bahawa untuk mencegah kepupusan, no more. Tidak lagi. Ianya untuk mengelakkan pandemik. Ianya isu kesihatan awam. Maka kena diberhentikan pemerdagangan haiwan liar. Berburu haiwan, makan haiwan buruan itu lain. Memperdagangkan haiwan, melakukan haiwan seperti objek tidak bernyawa dan dengan cara tidak manusiawi itu zalim dan itu memberikan kesan yang buruk kepada semua orang. Dan kalau itu terus berlaku akan ada lagi pandemik dalam 2-3 dekad yang akan datang. Kerana itu maka Akta 716 saya minta supaya kita Parlimen ini, Dewan Yang Mulia ini melihat kembali Akta 716 yang tak berkesan pada waktu ini untuk mencegah pemerdagangan haiwan liar. Ianya kena diperkasakan, diperbaiki lagi, dendanya kena ditingkatkan dan bukan itu saja, Akta 716 itu kena juga mempermudahkan pegawai penguat kuasa untuk melakukan prosecution atau pendakwaan di mahkamah dengan jaya. Sekarang ini orang yang bawa tetapi yang kena, itu pun sikit je. Tauke-tauke yang besar yang sekarang bertindak sebagai juga perdagangan dadah, penyelundupan dadah, mereka itu tak terkena. Dan ini kena berkata serius kerana ini ialah bisnes yang nilainya dianggarkan 80 bilion setahun. Kalau dia berterusan mengancam keselamatan awam dan kita tak menanganinya, kita akan kena lagi pandemik. Itu lebih kuranglah. Jadi saya minta supaya kita beri sokongan dan kita buat kita tengok balik Akta 716 ni. Akhir sikit yang betul, sedikit saya lagi isu air di Kedah. Tadi sahabat saya Kemaman dan beberapa orang lain telah menyebut dan juga Kangar menyebut isu air. Saya nak bertanya kepada menteri, apabila pusat memberikan dana kepada negeri Kedah misalnya untuk air, maka adakah pusat juga membuat pemerhatian, membuat penyelidikan, membuat pengawasan supaya dana itu dipergunakan sebaik mungkin?
Kawasan saya, tuan ketua, sedikit di Kuala Kedah telah mengalami masalah air berdekat-dekat. Bau-bau ini sangat sukar. Masalahnya hanyalah kerana pipe itu kecil, 200 mm. Penduduk bertambah, pipe masih sama. Dan juga kapasiti atau keupayaan logi tak pernah tak diperbesarkan. Itu common sense lah, logik lah. Penduduk bertambah, kena tambah kapasiti air dan juga pipe. Dan bau ini ada kerajaan yang lepas, Kerajaan Pakatan Harapan telah memberikan sejumlah wang. Maka apakah itu diteruskan dan apakah ada pengawasan daripada pusat Putrajaya untuk melihat bahawa ini digunakan dengan bijak? Sebab kalau tak digunakan dengan bijak, masa ini akan terus berterusan dan akhirnya semua orang akan bermasalah. Penduduk di kawasan saya sekarang tak dapat dilakukan pembangunan, tak dapat lakukan pertambahan rumah misalnya kepada orang ramai kerana bekal airnya tidak ada. Jadi itu saya minta supaya dilihat dan atas peluang yang diberi saya ucap terima kasih lagi sekali. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Kedah.